itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, kita bersyukur firman Tuhan kita bisa baca pada ibadah ini. 我们要感谢上帝，在崇拜中我们可以读上帝的话。 Dan saya juga berharap kita semua senantiasa tiap hari membaca firman 我 Tuhan. 也很盼望信徒每一天都愿意读神的话。 Itulah yang saya artikan dengan siapa yang memimpin hidup kita. 这就是我所说的，谁来引领我们的生活？ Saudara, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita semua. 上帝给我们生存的生命， Kehidupan yang kita jalani itu sebetulnya juga ada perjuangan. 那我们所过的人生有很多的征战。 Baik manusia sebelum berdosa maupun sesudah berdosa, hidup itu ada perjuangan. 我们的人犯罪以前或者是犯罪以后，整个人生都必须要征战。 Terbukti sudah pada waktu sebelum berdosa, Adam dan Hawa pun harus bekerja. 犯罪以前，亚当和夏娃要工作。 Saudara, bekerja itu sendiri juga adalah perjuangan. 那么工作本身就是一个努力。 Jadi saudara jangan berpikir kita kalau tidak berdosa nggak perlu bekerja. 你不要想我们没有犯罪，我们就可以不必工作， Itu jelas konsep yang salah. 这是错误的观念。 Firman Tuhan mengatakan Tuhan pun masih bekerja dan sampai sekarang pun masih bekerja. 圣经告诉我们，上帝到今天仍然做工。 Yaitu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. 那主耶稣自己说的话， Bapakku masih bekerja, aku pun bekerja. 我天父在做工，我也在做工。 Jadi saudara, Tuhan itu bukan eng-eng di surga santai-santai, tidak. 我们的上帝不是那边休闲的。 Jadi ketika manusia Adam dan Hawa belum berdosa, dia pun bekerja. 亚当夏娃犯罪以前，他也工作； Nah, apalagi setelah berdosa, 那么犯罪以后更是。 maka pekerjaan manusia itu makin susah 那我们的工作越来越困难， dan pekerjaan itu makin susah sekali. 那个工作实在越来越困难。 Jadi saudara, kalau kita semakin susah, maka kita harus semakin tahu siapa yang harus memimpin hidup kita. 当我们醒悟到我们越困难的时候呢，我们要明白谁来带领我们。 Sejarah telah mencatat dan memberikan banyak pelajaran buat 那么 kita. 历史已经教导我很多的教训， Terlebih Alkitab, saudara. 特别圣经。 Alkitab yang Tuhan wariskan buat umat Kristen. 那么圣经是上帝给基督徒所留的遗产。 Alkitab dituliskan 1600 tahun. 那么圣经大概花了1600年时间 Di 写 situ 成 saudara, 的。 dituliskan betapa banyaknya perjuangan-perjuangan dari anak-anak Tuhan. 里面记载许多神的儿女他们的努力。 Ada yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 那有一些人为主寻道， Ada yang berencana sesuai dengan kehendak Tuhan. 那有一些人他们按照上帝的旨意来行事， Ada juga yang menolak untuk mengikuti pimpinan Tuhan. 也有一些人他们拒绝顺从上帝， Dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. 而且呢，最后被上帝所丢去。 Saudara, dari Alkitab sebetulnya saudara dan saya sudah harus tahu 那么从圣经里面，我们理当能够明白， siapa yang mengikuti pimpinan Tuhan dan siapa yang tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Masing-masing ada jalannya. 那么顺从上帝的，或者不顺从上帝的，每个人有不同的道路。 Saudara, memang di satu sisi ada yang bersuka cita, ada juga yang bersedih. 那有一部分人他们感觉到喜乐，那有另外的一部分人他们忧愁。 Ada yang berhasil dan ada yang tidak 有 berhasil. 些人有成就，有些人是失败。 Tetapi yang terpenting dari semuanya itu, 那么这一切当中最重要的是， apakah Tuhan berkenan? 那上帝是否喜悦你？ Nah, saudara, kisah Israel yang dibawa keluar dari Mesir 那么以色列人出埃及的事迹， menuju ke tanah perjanjian. 他们要前往应许之地， Ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua. 那这一定要成为我们的教训。
bahwa siapa yang memimpin kehidupan kita ke depan. 那么今天是谁来引领我们的人生？ Saudara, 2024 baru kita lewati 1 minggu. 2024年我们刚刚度过1个礼拜， Saya sadar dalam 1 minggu ini pun memang kan kita pasti ada yang kepleset. 那我相信在这1个礼拜里面，可能有一些人失脚。 Kadangkala karena kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah kita jalani. 可能我们已经按照我们的习惯而过日子， Kedagingan kita, keegoisan kita lebih memimpin kita. 我们的自私、我们的情意更引领我们。 Tapi pada waktu saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, 当我们向上帝祷告的时候， apakah doa-doa yang kita panjatkan itu betul-betul keluar dari hati kita yang terdalam? 那我们的祷告是不是从心里深处发出来的？ Memohon betul Tuhan yang memimpin hidup kita. 真正求上帝来引领我们的人生， Jangan sampai itu menjadi lip service, hanya ucapan mulut saja. 不要单单成为口头上的言语， Tapi dalam kenyataannya itu cuman hanya mau menyenangkan Tuhan, tapi dalam kehidupan kita tidak sama sekali. 事实上我们也愿意讨主喜悦，但实际上却不是这样。 Mari saudara, kita meminta pimpinan Tuhan. 让我们真正求告上帝的带领。 Karena itulah di dalam kitab Keluaran 13 ini, 刚才我们所读的出埃及记的13章， Musa langsung menulis secara menjadi satu kalimat pembukaan yang penting sekali. 那么摩西他写下这个，成为一个很重要的出发点。 Setelah 12 pasal yang pertama kitab Keluaran. 前面的12章， Ketika Firaun membiarkan bangsa Israel pergi, 当法老任凭以色列人出埃及， maka Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel. 那么上帝就亲自带领以色列人。 Saudara, bagaimana pimpinan Tuhan atas bangsa 那 Israel? 上帝是怎么带领以色列人呢？ Seperti yang saya sudah ungkapkan sudah di dalam kebaktian tahun baru. 就像我在新年崇拜所讲的， Dalam 1 tahun ini nanti kita akan melihat sepanjang tahun ini setiap minggu bagaimana perjalanan-perjalanan itu dipimpin oleh Tuhan. 整个一年的这个讲道里面，我们要谈论上帝怎样一步一步的引领我们的路程。 Ada kegagalan bangsa Israel. 有以色列人的失败， Ada kegagalan pemimpin-pemimpin. 那有这个领袖们的失败， Dan ada peringatan-peringatan dari Tuhan. 有上帝的警告， Tapi juga ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang dinyatakan. 也有上帝的帮助选 Nanti 民。 kita semua akan melihat betapa indahnya Tuhan memimpin 我 kita. 们要看到上帝是怎样美善的带领我们。 Saudara, apa yang harus kita cari dalam pimpinan 那 Tuhan? 我们要怎样去寻求上帝的带领呢？ Tuhan dan rancangannya atau kehendaknya. 那就是上帝和他的计划、他的旨意， Ini yang pertama. 这是头一样。 Dikatakan di dalam ayat yang 14. 第14节说， Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. 第17节，法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，上帝却不领他们从那里走，因为上帝说，恐怕百姓遇见打仗，后悔就回埃及去。所以呢，上帝带领百姓绕道而行，走红海旷野的路。 Saudara, saya percaya sebagai orang Kristen kita mengaminkan bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup 我 kita. 相信我们心里承认，上帝会带领我们的人生。 Tetapi saudara, di balik dari semuanya itu, apa yang kita bisa mengerti dari diri kita? 那么这一些事情背后呢，我们是否认清自己？ Kita harusnya memahami Tuhan diri saya itu seperti apa, sehingga apa yang kau akan tuntun dalam kehidupan saya.
让我们先认清自己，以后就明白上帝是要怎样的带领我们的路程。 Saudara, berapa kali itu Alkitab menyatakan hal itu? 圣经很多次的讲出这一些事情。 Saya ingat tulisan Paulus 我记得保罗所写的， kepada jemaat di Efesus. 他对这个以弗所教会说的： Engkau dulu adalah orang-orang yang beribadah kepada ilah-ilah. 你们过去是拜偶像的人， Ilah-ilah yang sia-sia. 那是虚幻的偶像。 Dan kau telah ditebus dari kegelapan. 那你已经从黑暗中被救 Dan 赎， kau telah ditunjukkan oleh Tuhan dengan terangnya yang 那 ajaib. 么上帝已经用他奇妙的光明来带领， Maka engkau harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. 所以你必须要清清楚楚的跟随主， Itu saudara orang Kristen yang sejati. 那就是真正的基督徒。 Orang Kristen sejati itu mengerti dirinya dulunya itu jelek sekali. 那么基督徒必须明白他自己本身过去是非常的败坏。 Bahwa kita diselamatkan karena anugerah. 那我们蒙拯救是因为上帝的恩典。 Saudara jangan pernah berpikir saya punya jasa kepada Tuhan. 你千万不要想你在这一件事情上有什么功劳 Saya termasuk orang baik. 我是一个好人， Harusnya Tuhan memang menyelamatkan 上帝 saya. 也应该这样救我。 Saudara berpikir begitu, celakalah kita. 若是你这样想，那我们是有祸的人。 Saudara tahu siapa bangsa Israel? 以色列人是谁呢？ 400-an tahun diperbudak di Mesir. 他们400多年在埃及过奴隶的生活。 Dicatat di Kisah Rasul pasal 7. 使徒行传第7章记载， Israel diperbudak di Mesir 400 tahun lebih. 以色列人在400多年在埃及过奴隶的生活。 Saya ingat dulu Indonesia dijajah sama Belanda 300-an tahun lebih, betul? 我们知 350道 tahun. 印尼的历史有350年受荷兰人的统治。 Bagaimana Belanda menjajah Indonesia begitu lama. 那么荷兰政权这么久来统治印尼国家？ Indonesia termasuk masih untung ya. 那印尼还可以说是荣幸的， Karena bangsa Belandanya adalah bangsa yang dari luar kemudian menduduki negeri Indonesia. 那么是荷兰人从外面他统治印尼。 Sehingga ketika Indonesia memberontak melawan Belanda, 当印尼推翻这个荷兰政权的时候， mereka masih bisa berjuang terus. 他们还可以努力。 Tapi bagaimana dengan Israel? 那以色列人怎么样呢？ Mesir adalah negerinya orang Mesir. 那么埃及是埃及人的， Orang Israel tidak punya negeri. 那以色列人是没有国家的， Mereka memang beranak cucu di Mesir. 他们在埃及生养众多， Tapi mereka orang asing. 那他们是一个外地人。 Lalu ketika makin banyak mereka diperbudak, makin keras, makin keras, makin 那 keras. 他们越来越多的时候呢，埃及人就施压给他们， Mereka tidak mendapat pendidikan yang 他 selayaknya. 们没有得到好好的教育， Mereka hidupnya hanya selalu jadi budak. 他们的人生就成为奴隶。 Saudara, kalau mengingat bangsa Israel, sudah betapa sulitnya mendidik bangsa Israel. 当我们看到以色列人的历史的时候呢，我们会感觉到是何等困难的去教育他 Karena 们。 itu saudara, rancangan Tuhan untuk bangsa Israel. 那么，上帝对以色列人的计划， Saya percaya itu adalah rancangan yang terbaik. 我相信呢是一个最好的安排。 Ayat 17-18 ini cukup unik sekali. 那么第17、第18节是非常的奥秘。 Dikatakan Tuhan tidak memimpin bangsa Israel lewat negeri orang Filistin. Memang jalan itu terdekat. 上帝没有带领以色列人经过非利士的地方，虽然那个道路是近的， Tetapi menuju ke padang gurun dan harus berputar. 那么上帝却带领他们过旷野的路，要绕行。 Saudara, jalan Tuhan bukan jalan kita. 上帝的道路非同我们的道路。 Saudara, memang menurut geografi dari Mesir ke Kanaan, jalan paling cepat itu kira-kira cuma hanya
400 kilo saja. 那么我们看这个地理形势，从埃及到迦南地大概400公里就。 Jadi kira-kira dari ujung sampai ujung kira-kira 400 kilo. 那么从埃及到这个迦南地大概是400公里的路程。 Dan itu kalau ditempuh dengan jalan kaki paling berapa minggu. 若是我们行走的话，大概几个礼拜就可以到达。 Tapi jalan Tuhan sudah diputar lewat padang gurun 40 tahun. 那么上帝却带领以色列人要绕道走旷野路40年， Kira-kira berapa kilometer, saudara? 大概他们要走多少长的公里呢？ 2.400 kilometer. 2400多公里， Jadi saudara kira-kira 6 kali lipat. 大概是6倍的路程。 Jadi saudara, jalan yang dipikirkan oleh manusia kalau menurut dagang, ini puter-puter ini, waduh, rugi banyak, rugi waktu, rugi ongkos, rugi umur dan sebagainya. 可是按照做生意的人来想，这是何等的亏本。 Sebetulnya ada jalan tol. 本来有一个这个亲近的路程可以走， Sudah lewatin di sekitar di daerah pantai, garis pantai sudah 400 kilo, 1-2 minggu selesai. 他们沿着这个海边的路程走，很靠近，很快就到达。 Tapi Tuhan bawa puter-puter 6 kali lipat 40 tahun. 但上帝却带领他们要绕道而行，过40年。 Nanti saya akan khotbahkan di bulan keberapa saya lupa saudara, nanti ada temanya. Mengapa harus sampai demikian? 那么过一些时候，我们有机会要谈论上帝为什么要这样带领他们。 Tapi di dalam bagian ini dikatakan karena Tuhan tahu kalau melawan bangsa Filistin akan terjadi perang yang dahsyat. 因为上帝知道，若是走近路，他们走这个非利士人的道路，他们要面对很大的征战。 Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. 恐怕他们面对征战呢，他们就懊悔。 Saudara, melawan bangsa Filistin yang pasti peperangannya akan sengit sekali. 面对非利士人这个征战肯定是很大的。 Sementara Israel itu dulu budak. 那么过去呢，以色列人是过奴隶的生 Tiba-tiba 活， disuruh perang. 那这个时候忽然间他们要面对征 Mereka 战， belum terlatih. 他们还没有经过训练。 Jadi saudara, Tuhan tahu itu. 上帝知道这个事情。 Tapi saya tidak terlalu senang dengan terjemahan bahasa Indonesia di ayat 18. 我们看这个印尼文第18节的翻译。 Yang B, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 以色列人出埃及地都带着兵器上去， Rasanya bahasa Mandarin tidak ada tulisan siap berperang. membawa senjata. Iya, bawa senjata, betul. Betul. Bawa senjata. Tadi dalam bahasa aslinya saudara adalah mereka berbaris, siap berbaris berangkat ke 原 Mesir. 文的意思是他们整队的排列好了，他要行动起来。 Saudara, memang itu bisa ditafsir dengan membawa senjata karena berbaris. 我们也可以做带着兵器的这个意思。 Memang lebih kalau kuat lagi siap berperang seolah-olah. 若是更有力的话呢，他们准备去打仗。 Tapi kalau siap berperang seolah-olah terbanding terbalik dengan ayat 17 bukan? 那么大概跟第17节有一些冲突， Sehingga saudara saya tidak setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia ini. 所以我不太赞同这个印尼文的翻译。 Tapi saya lebih suka dengan terjemahan siap dengan berbaris mereka siap berangkat. 他们真的排队了，准备行走。 Mengapa berbaris? 为什么要排队呢？ Oleh karena bangsa Israel waktu itu sudah disusun oleh Musa. Siapa dulu yang berangkat, siapa dulu yang berangkat. 因为这个摩西已经安排了谁在前头行，谁在后面跟随。 Bahwa tabut Allah yang harus ada di depan. 那么约柜要行在前头， Bersama dengan orang-orang Lewi, imam-imam yang membawa tabut Allah di depan. 以后利未人在前头， Lalu kemudian mulai dari suku siapa. Nah itu sudah namanya 以后 berbaris. 这个支派的安排排列出来。
Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， itulah rancangan Tuhan. 这是上帝的计划。 Rancangan Tuhan itu bersifat pembelajaran. 那么，上帝的计划是有个教导的意义在里面， Biasanya untuk melatih kerohanian kita, 让我们可以接受这个属灵的操练， yang nantinya akan mempengaruhi karakter kita. 那么会影响我们的品格， Menjadi orang Kristen umat Tuhan yang berkarakter rendah hati. 让我们每一个基督徒成为一个谦卑的人， Jadi hatinya selalu mau tunduk kepada kehendak Tuhan. 让我们的心不断的顺从上帝的旨意。 Saudara, kita seringkali mau melawan. 我们很多时候要违抗， Begitu pula dalam kehidupan bersama. 当我们聚在一起生活的时候， Kita seringkali mau mengikuti kalau bisa kehendak saya yang utama. 一再强调我个人的信念， Mungkin karena kita kebiasaan. 可能因为是一个习惯吧， Mungkin karena kita melihat, oh saya kan lebih pinter dari kamu. 或者你看到自己比别人更聪明， Mungkin karena, oh kan saya lebih berpengalaman dari kamu. 或者你说我比别人更有经 Oh 验， mungkin karena saya kan lebih kaya dari 我 kamu. 比你更有钱。 Tapi saudara, apakah hati kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan? Tuhan kehendak-Mu jadilah. 我们是否谦卑在上帝面前，让上帝的旨意成就？ Mari saudara melihat satu file yang saya mau berikan kepada 我 saudara. 们来看一个视频。 Ada gambar mengenai God's plan and human plan. Nanti dicari ya. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， dalam bukunya Into the Glory, 在一本书叫《上帝的荣耀》中， masuk ke dalam 进 kemuliaan. 入神的荣耀。 Oh ya, sorry. Sudah tahu. 你们 Saudara ini, saudara. 你们看这个图画， Saudara, kalau menurut catatan di dalam Keluaran 13 tadi, 从刚才我们所读的经文里面， ada jalan yang sangat cepat. 有这个我们说的走这接近短的路程。 Ya. Biasanya kita ingin yang rencana demikian. 我们更喜欢这样的计划， Cepat, lurus, lancar. 就像这线的很简短， Tapi rencana Tuhan beda dengan 但 kita. 上帝的计划却不是如此。 Dia katakanlah dia harus turun melewati batu-batuan. 可能会进入这个邪路Ada jalan-jalan yang terjal. 有一些困难的路程 Kita harus lewati jembatan. 我们经过这个桥梁 Kadangkala kita harus terkendala dengan lautan. 可能要面对这个海洋 Kadangkala harus ada hujan. 可能要面对雨水。 Saudara, rencana Tuhan adalah menguatkan kita 那 semua. 么上帝的计划是要兼顾我们， Dan yang terpenting adalah kekuatan itu bukan tubuh kita makin kuat, 那么更重要的不是我们的体力更加坚 tapi 强， jiwa kita yang makin kuat. 乃是我们的心灵更加坚强。 Bukan biji kita makin keras, bukan. 不是我们的脾气更加的刚硬， Jadi, tapi jiwa yang kuat, rohani yang kuat, 乃是我们的属灵生命更加的坚 kuat 强。 kepada kehendak Tuhan, 那么对上帝的旨意更加的 kuat 坚定， kepada bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. 那就是说，上帝的旨意是最好的。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， itu yang Tuhan mau pimpin atas bangsa Israel. 这就是上帝要带领以色列的计 Bukan 划， hanya kepada bangsa Israel, saudara. Bukan hanya kepada bangsa 不 Israel, 单单是针对以色列人， tapi kepada pemimpin-pemimpinnya juga. 也对于他们的领袖。 Nanti kita akan lihat beberapa pemimpin itu juga digembleng oleh Tuhan. 我们接下来要看这些领袖们也受上帝的操练。 Saudara, tadi kembali lagi kepada ilustrasi. 回到我们看的这个比喻，
buku dari Jamie Buckingham, Jimmy Buckingham， Into the Glory. 进入到上帝的荣耀里。 Saudara ingin menceritakan kisah mengenai pelayanan radio dan penerbangan ke hutan-hutan rimba di Amerika Selatan. 那讲到在美国南部，他们到深山密林的这个施工， Itu adalah divisi terbang penerjemahan Alkitab Wycliffe. 那是 Wycliffe 他们翻译圣经的工作。 Ada penerbang misioneri 那有这个宣教士的做这个航空员， namanya Ralph Bordwick. 名叫 Ralph Bordwick。 Saudara, dia mau membawa pesawat kecil. 他要带一架这个小型的飞机， Saudara membawa dengan tim pengerja Injil ke rimba-rimba di pegunungan Peru. 带着那个一队这个翻译圣经的小组到贝鲁去。 Saudara, kalau tahu penerbangan-penerbangan perintis di Papua ya seperti itulah. 老师，我们看到在巴布亚的这个宣教士，他们所做的工作就是这样。 Biasanya landasan pesawat terbangnya itu sangat kecil, pendek. 那么这个飞机场的跑道是很短的， Karena pesawat-pesawat yang dimiliki misioneri pasti kecil-kecil, hanya biasa muat 5, 6, 7 orang saja. 他们所拥有的就是小型的飞机，只能载5、6个人。 Menurut perkiraan cuaca, 那么按照这个天气的预测， cuaca hari itu sangat baik sekali. 天气良好， Boleh melaksanakan penerbangan. 可以飞行。 Saudara, lalu mereka berangkat 他 satu 们 tim. 他们小组就出发了。 Saudara, ketika sudah naik ke dalam penerbangan itu, 他们在飞行的时候， tidak berapa lama kemudian tiba-tiba cuaca berubah total. 不久呢，这个突然间这个天气改变了， Tanpa peringatan sama 没 sekali. 有任何的警告。 Mereka kan masih ada radio, saudara. Coba mengikuti radio. 他们有这个收音机可以联络地上， Tapi saudara, perkiraan itu semua meleset. 但他们的预测全部都是笑。 Tiba-tiba badai terjadi. 有一个暴风， Air begitu deras dengan hujan yang sangat lebat. 还有下大雨， Otomatis pesawat kecil itu ditimpa oleh air yang terus-menerus. 那么这个小飞机呢，受这个雨水的侵袭， Saudara, namanya pesawat kecil, saudara. 那么小飞机 Wah, terasa sepertinya apalagi disertai dengan angin yang kencang. 有狂风，所以感觉到非常的震荡。 Terasanya saudara, di dalam pesawat itu terdengar goncangan-goncangan yang luar 在 biasa. 飞机里面感受到非常大的震荡， Skrup-skrupnya ya berbunyi. 他们发出很大的声音。 Saudara, saya dulu pernah penerbangan dari Surabaya kemana saya lupa, naik pesawat Buruk. 过去我曾经坐这个波拉飞机， Itu juga mendengar ada suara-suara di situ. 听到很多嘈杂的声音。 Nah, saudara, itu biasanya juga ke daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. 那是到印尼中部或者东部小的地区。 Nah, saudara, ini disertai dengan badai yang luar biasa. 那么这个小飞机经过很大的暴风， Apalagi tiba-tiba saudara terjadi hujan es. 又下雪， Lalu saudara, kaca-kaca di jendela pesawat itu seperti dihantam oleh peluru-peluru. 这个下冰雹， Waduh, mereka kebingungan sekali. 那么飞机上的人非常的紧张。 Pilotnya Ralph ini sudah bingung sekali apa yang dia harus lakukan. 那么这个控制驾驶飞机的这个 Ralph 不知道应该怎么做。 Tiba-tiba mesin pesawatnya mati. 突然间，这个飞机的这个机器呢就停了， Waduh, tambah bingung lagi. 他们更加的忙乱。 Saudara, kalau namanya pesawat itu sudah ukurannya adalah detik. 那么在飞机上，他们是用秒来计算时间的， Ukurannya hanya detik, bukan lagi jam-jaman. 不是几个钟头，而是几秒钟的时刻。 Saudara, lalu tiba-tiba
pada waktu dia coba mengendalikan pesawatnya, 当这个 Ralph 在控制这架飞机的时候， tiba-tiba dia ingat firman Tuhan. 他突然间想起上帝的话。 Mazmur 50 ayat 15. 诗篇50篇第15节， Hari sebelumnya ketika dia sarapan dengan istrinya, 一天以前，当他吃早餐的时候， berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. 这里记载说，你在患难的时候要向我呼求， Aku akan melembutkan engkau 我要带领你， dan engkau akan memuliakan aku. 你要荣耀我。 Ralph teringat bahwa dia belum memohon kepada Tuhan. 那么他就记得他还没向上帝求， Langsung saat itu juga dia berseru kepada 就 Tuhan. 在那个时候呢，他向上帝 Apa doanya? 怎么祷告呢？ Bapa, jika masih ada pekerjaan darimu bagiku dan para penumpangku ini, tolong hidupkan mesinnya. 天父，若是你对我还有我的同伴还有工作要做的话，你使这个飞机的机器可以再重燃。 Jadi saudara, dia hanya memohon itu saja. 他就这么祷告。 Bapa, jika masih ada rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan bagiku dan tim penumpang ini, hidupkan mesinnya. 若是你还对我还有我的同伴有工作要做， Tiba-tiba 求你使飞机的这个机器可以 Tiba-tiba 全燃。 pikirannya tercelik, 当他这样想的时候， tarik gagang kecil itu. 那么他呢拉住这个小的这个螺丝 Yaitu gagang karburator heat. 那这 carburetor heat 要把它拉 Ya, 出来。 yaitu gagang itu untuk apa? Menutup udara luar ke mesin. 那就是把这个外面的空气进到机器里面的这个螺丝给它灌住。 Sudah, tapi pikiran itu juga enggak mungkin ah. 思想上还不可能化 Tapi kuat sekali. 非常有力的这个事 Cepet tarik, 赶快去拉住， cepet tarik. 赶快做拉住， Langsung dia tarik. 他就马上拉住。 Setelah dia tarik, 一拉的时候， dia tekan pedal. Tiba-tiba mesinnya berputar kembali, hidup 那 kembali. 么机器就突然间又在发动， Dan dia langsung sudah setirnya itu langsung dia naikkan ke atas. 他就即使呢把飞机再往上飞， Karena sudah pesawat itu sudah menukik sudah turun. 因为这个飞机已经往下冲， Dan Ralph dan timnya selamat dari kecelakaan. 那么这个 Ralph 和他的小组就免受这个灾难。 Ralph hanya menyatakan satu hal. 他就祷告一句话： Tuhan, kalau engkau masih punya rencana 你若是还有计划， atas aku dan penumpang ini, 对我 hamba-hamba, 还有对我的小组， tolong hidupkan mesinnya. 求你让这个机器可以重新点燃。 Ternyata Tuhan masih punya rencana. 上帝对他们还有工作计划， Sehingga tim ini masih bisa terus melayani dan mengabarkan Injil di pedalaman Peru. 那么这个小组可以继续在秘鲁传福音。 Tapi saudara, contoh ini jangan saudara generalisir. 你不要把这个例子全面化。 Di Indonesia pernah terjadi di Papua. 那么在印尼、在巴布亚也曾经发生 Itu 类似 tahun 的事情， 2020 saudara 大 baru 概是 terjadi. 3、4年前， Ya, 12 Mei 5月12号， itu COVID sudah mulai menerjang Indonesia. 当时呢，这个疫情已经开始侵袭到印 Di 尼。 Papua masih ada pelayanan missionary. 那么在巴布亚还有一些宣教师， Dan saudara, pesawat MAF itu dari missionary tertentu dikendalikan oleh seorang pilot wanita bernama Joyce Lin. 那么 MRF 的这个宣教士有一个女飞行员叫做 Joyce， Ya, Joyce Lin, dia seorang Tionghoa Amerika, sudah pilot pesawat 她是美国籍的华人，她驾驶一种飞机， dan mau membawa semua peralatan-peralatan untuk menanggulangi COVID. 她带着很多的这个东西去面对这个疫情。 Tapi ternyata lewat itu semua akhirnya hamba Tuhan ini Joyce Lin pesawatnya
terjatuh dan meninggal. 后来呢遇难了。 Saudara, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. 我们根本不能够完全清楚上帝的旨意。 Kayak itu tadi saya ngomong, jangan sampai misioneri di Peru ini dijadikan pegangan sama saudara. Yang penting pokoknya kalau kita sudah itu pasti semuanya selamat. 你不要比那个刚才在贝路的这个例子全面化，你一求告上帝一定会平安。 Ternyata Joyce Lin yang sebetulnya melayani dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. 那么 Joyce Lee 他也是诚信的服侍主， Pesawatnya terkena badai juga dan terjatuh. 他驾的这个飞机也遭受到风暴，但是死伤了。 Kita bisa katakan itu juga rencana 那 Tuhan. 我们可以说这也是上帝的计划， Itu sudah jalan yang Tuhan mau berikan kepadanya. 这是上帝要给他的要走的路。 Sekali lagi saudara, jangan kita berpikir rencana kita itu semua hanya karena keegoisan kita. 所以我们要想到，我们整个的计划不是因为我们自私的心， Harusnya rencana Tuhanlah yang selalu menjadi kemuliaan bagi kita. 我们理当把上帝的计划当作是我们的荣耀。 Menurut manusia, loh kok gagal? 那按照人的想法，怎么是失败的呢？ Seperti Yesus disalibkan, gagal kan? 就好像耶稣被钉十字架，对人来说是失败的， Ternyata itu tidak gagal. 但其实不是这样， Itu justru keberhasilan. 那就是这个成就。 Dengan Yesus disalibkan, maka dosa kita semua telah ditebus. 那么耶稣被钉十字架，我们的罪得做救 Dan 赎。 dinyatakan dengan kemuliaan yaitu bangkit dari antara orang 那么 mati. 借着他的复活，彰显上帝的荣耀。 Yang kedua, 第二样， Tuhan dan alat anugerahnya. 上帝和他的恩典。 Saudara, Tuhan memimpin kita semua dengan berbagai macam cara. 上帝引领我们的道路有很多方 Dan 法， seringkali Tuhan itu memberikan alat-alat anugerah. 那么上帝也给我们恩典的器具。 Apa itu alat anugerah? 恩典的器具是什么呢？ Saya pernah khotbahkan saudara bahwa baptisan dan sakramen perjamuan kudus itu termasuk alat-alat 我曾 anugerah. 经讲论到这个圣餐受洗是恩典的这个器具， Jadi jangan mengatakan baptisan itu adalah jalan keselamatan. 你不要把这个受洗当作是得救的门路。 Baptisan itu hanya alat anugerah. 受洗是恩典的记号， Bahwa lewat alat anugerah ini ditunjukkan itu loh orang yang diselamatkan lewat Yesus Kristus. 就是要指明我们是靠着耶稣基督的名蒙恩得救。 Perjamuan kudus itu alat anugerah. 圣餐是恩典的这个器 Jangan 具， saudara, oh dengan makan minum perjamuan kudus maka aku selamat. 那 Nggak 不要说你吃了圣餐以后就蒙恩得救。 Oh dengan ambil roti dan cawan, oh nanti saya jadi tetap sehat kuat. 不要吃这个圣餐，你就成为一个健康的人。 Itu alat anugerah 这是恩典的器具， supaya membawa saudara makin dekat kepada Tuhan. 让我们可以更亲近我们的上帝。 Dan Tuhanlah yang bekerja lewat alat 那是 anugerah. 上帝本身借助这些器具，在我 Jangan 们身上 sampai 成就。 alat anugerah mengganti Tuhan. 你不要把这个恩典的器具来替代上帝。 Itulah gereja saudara. Ayo ambil perjamuan, roti perjamuan, ditambah lagi dengan minyak urapan. Nanti Tuhan menyertai. Itu mistik. 你不要把这个圣餐当作这个很神秘的，有人打造圣餐的饼，加一些膏油，那么可以写一些什么神迹 Seperti tabut Allah. Saudara. 就好像这个肉桂一样。 Tabut Allah itu adalah alat anugerah. 肉桂是一个恩典的器具， Menyatakan kehadiran Tuhan. 来显明上帝的临在。 Tapi tabut Allah tidak boleh menggantikan Tuhan. 但是这个肉桂不能代替上帝。 Waktu di zaman Imam Eli, 在以利的时候， orang Israel berpikir ini tabut Allah ada pada kita. 以色列人想到我们手中有这个月桂， Tuhan sudah ngomong jangan berperang. 上帝说不要出去征战， Tapi Israel masih ngotot. 但是以色列人还是拼命要 Ayo 出去。 kita perang 我们征战， lawan Filistin. 我们来对非利士人， Bawa tabut Allah. 就
带着这个月桂 Tabut Allah kan lambang kehadiran Tuhan. 啊，月桂是代表上帝的同在 Tuhan bersama kita. 啊，上帝与我们同在， Ayo perang. 我们征战 Wah, berani-beranian. 啊，他们就凭着这个勇气， Ketika perang, 当他们战争的时候， kalah. 他们反而失败了， Tabut Allahnya dirampas. 而且这个月桂被非利士人夺去。 Tuhan sudah ngomong, 上帝已经对他们说 jangan：“ perang. 不要征战， Aku tidak menyertai 我不 kamu. 与你们同在。” Tabut Allah tidak boleh menggantikan kehadiran 这 Tuhan. 个月桂不能替代上帝， Tabut Allah tidak boleh dijadikan sama dengan Tuhan. 那么月桂不相等于上帝 Ini yang saya kasih tahu kepada 啊， saudara. 这是我对你们的警告。 Saudara, begitu pula dengan tiang awan dan tiang 我 api. 们看这个云珠、火珠， Tiang awan Tuhan berikan. 上帝把云珠赐给以色列人， Tiang api Tuhan berikan. 火珠也赐给以色列人。 Alat-alat anugerah ini Tuhan berikan selama 40 tahun di padang 40年 gurun. 之久，上帝用这些恩典的器具 Menyatakan penyertaan Tuhan. 来显明上帝的同在。 Tiang awan supaya di siang hari mereka tidak kepanasan. 让这个中午的时候有这个云柱，他们就不会被太阳晒。 Tiang api pada malam hari untuk menerangi dan menghangatkan mereka 夜 dari 间有火柱 kedinginan.，有火柱，他们就有亮光，而且不会受寒冷。 Itulah fungsi alat 这 anugerah. 是恩典器具的共用， Menuntun jalan mereka. 来引领他们的道路。 Sekarang alat anugerah Tuhan di mana? 那现在呢，上帝的恩典的器具在哪里呢？ Lewat kebaktian di gereja. 啊，借着礼拜天的敬拜， Ibadah tiap minggu. 我们每个礼拜的崇拜， Ini adalah juga bagian dari alat 这 anugerah. 是恩典的器具。 Ditambah lagi, kalau saya mau perluas ya, sebetulnya adalah perjamuan kudus dan sakramen. 啊，再加上这个圣餐洗礼， Tapi ibadah juga bisa. 还有崇拜， Lalu yang terpenting adalah firman Tuhan dan doa-doa kita. 上帝的话，我们的祷告。 Saudara, inilah yang menjadi alat anugerah yang akan memimpin kita. 这是恩典的器具，要引领我们的道路。 Saudara, saya percaya kalau saudara setia membaca firman 我 Tuhan, 相信，若是我们忠心的读上帝的话， saudara, Tuhan akan mengingatkan sesuatu. 上帝必会提醒我们， Pertama, selalu lewat firman Tuhan dulu. 总是借着上帝的话 Seperti Raf tadi di pesawat. 啊，就刚才 Ralph 的经历一样 Saya tidak tahu bagaimana dengan Joyce Lin yang di Papua ini. 啊，我不知道 Joyce Lin 的经历是怎么样的。 Saya percaya dia hamba Tuhan. 我相信他是上帝的仆人， Saya percaya dia pada waktu kesulitan di pesawat itu. 我相信他在面对困难的时候， Saya percaya dia pasti ingat firman Tuhan. 我相信他必定记到上帝的话， Ya karena dia meninggal sehingga nggak bisa menulis, 因为他已经过世了，所以他不能写出来， tidak bisa bersaksi. 他不能做见证。 Tapi Ralph kan akhirnya selamat sehingga dia bisa bersaksi. 那么 Ralph 因为还存活，他可以做见证。 Tapi saya percaya semua orang yang setia membaca firman Tuhan akan selalu diingatkan oleh firman 我 Tuhan. 相信忠心度上帝话语的人必定有他的带领， Dan tiba-tiba dia akan diberikan pertolongan oleh hikmat Tuhan. 那么上帝的聪明智慧要带领他们。 Saya tidak tahu itu gimana 啊，我 caranya. 不知道上帝怎么行事， Hanya Tuhan yang tahu. 只有上帝知道。 Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan alat anugerah, 若是上帝已经把恩典的器具赐 yang 给我们， paling luar biasa itu Alkitab. 最奇妙的就是他的话，圣经。 Saya berani, saudara, kalau orang berani berdebat mengenai keabsahan kitab-kitab suci, 若是有人敢面对圣经的正式性辩驳， Alkitab adalah satu-satunya dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. 那圣经是唯一的，不能跟其他的书相比。 Yang lainnya kalau dibuktikan secara ilmu pengetahuan arkeologi pasti akan 其他的书若是按照这个考 tidak 古学 terbukti 等等，必定是失败的。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Tuhan
berjalan di depan Israel. 上帝在以色列人前头行， Menegaskan bahwa yang mengarahkan itu Tuhan. 那么强调是上帝带领他们。 Tiang awan dan tiang api. 云柱火柱， Kalau tiang awan berhenti, mereka berhenti. 云柱停下来，他们就停止； Kalau tiang api berjalan, berjalan. 火柱行动，他们也要行走， Ikuti dengan setia. 要忠心的跟随， Ikuti dengan setia. 要忠心的跟随。 Saudara, kalau kita diminta oleh Tuhan beribadah, 有时上帝要我们来敬拜， ibadah ini termasuk bagian dari alat anugerah. 这也是一个恩典的器具， Ikutilah. 我们也必须要跟随。 Sekarang banyak sekali anak Tuhan itu cerewet sekali. 现在呢，有很多神的儿女非常的漏受， Ibadah itu maunya ngikuti kemauan sendiri. 他们敬拜是按照自己的性欲， Mau cari ibadah yang menyenangkan dirinya. 他们寻找怎样使自己感觉到称心的这个崇拜， Bukan mencari yang utama, yang mana yang benar-benar. 并不是寻求那什么是最重要的意义。 Begitu pula cari ceramah-ceramah di YouTube. Hanya mengikuti apa yang kita mau dari telinga kita. 他们在媒体上所寻找的，就是要悦自己的耳目， Tapi tidak pernah tersortir dengan firman Tuhan. 没有按照上帝的话来选择。 Bagi saya saudara, 对我来说， orang yang suka mendengar gitu-gitu belum tentu Kristen. 喜欢听媒体的这个讲道，不一定是基督徒。 Yang benar Kristen itu otomatis akan tahu sortir sendiri. 那么真正的基督徒，他懂得怎么去选择， Karena dia sudah tahu, dia sudah sering membaca firman Tuhan. Itu lama-lama Roh Kudus menolong dia. 因为他已经殷勤的读神的话，圣灵会帮助他们可以明白。 Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan sedikit ilustrasi. 我给你们一些例子。 Hampir setiap orang, apalagi pemusik, pasti tahu piano yang mereknya Steinway. 懂得音乐的人知道这个好的钢琴 Steinway。 Kalau kita di Indonesia memang taunya banyak kan Yamaha. 我们在印尼大部分人只知道雅马哈， Tapi kalau di Barat sudah kebanyakan tahu Steinway. 那么在国外的人他们懂得这个 Steinway 的质量。 Masih kasihanilah ya Tuhan, karena masih banyak rakyat Indonesia hidup di dalam kemiskinan. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan fasilitas negara, bahkan menggunakan kekuasaan, mengambil tanah-tanah negara, tanah-tanah rakyat untuk keegoisan mereka. Tolonglah ya Papa supaya Indonesia bisa menghasilkan pemimpin yang nantinya berani untuk merampas kembali, mengambil kembali hak-hak atas tanah yang sebetulnya harusnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk program gereja kami GKI Surabaya selama tahun ini. Sertai dan pimpin Tuhan. Kami rindu gereja kami bisa semakin maju. Tolonglah kami Bapa. Program-program ini coba kami gumuli di hadapan Tuhan. Coba kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan dan pakailah kami semua. Hamba-hamba Tuhan, pengurus, semua aktivis untuk bersahati program-program itu bisa berjalan dengan baik dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan tolonglah supaya kami boleh bersandar kepadamu Bapa, bukan bersandar pada kemampuan kami sendiri, bukan bersandar kepada keahlian kami, bukan bersandar kepada kekayaan uang kami, bukan bersandar kepada keterkenalan, ketenaran kami, tapi bersandar kepada Tuhan satu-satunya yang empunya gereja dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bersyukur kepada Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang dalam ibadah kita. 弟兄姐妹，我们很感谢上帝今天能一起聚会，也欢迎第一次来参加崇拜的弟兄姐妹。 Yang kedua, saudara, sesudah KU2 ada pelatihan paduan suara White Lily untuk anak-anak, harap jemaat memberikan dukungan.
第二场散会之后有主日学示范练习，仅会有支持。 Hari Selasa lusa jam 10 pagi ada persekutuan usiawan Kaleb, harap para usiawan bisa hadir. 星期二早上10点有加勒年长团契，欢迎年长的弟兄姐妹踊跃参加。 Ya, inilah temanya, melibatkan Tuhan dalam rencana. 讲的按照上帝的计划。 Ya. Kemudian saudara berikutnya, berkenaan dengan HUT dan Natal tahun ini, gereja akan mengadakan kunjungan kasih ke Panti Werda Cacat Mental Sabtu 13 Januari. 1月13日有关圣诞节和教会的周年纪念，教会将去养老院。 Ya. Sehabis kunjungan hari Sabtu ini, nanti hari Minggu kita akan, kalau bisa kita akan laporkan semua pertanggungjawaban keuangan kita. 去了养老院之后，星期日我们会报告。 Ya. Kemudian ada beberapa program penting gereja kita tahun ini. 教会今年有几样重要计划。 Kebaktian Imlek 11 Februari. 2月11日春节崇拜。 Kebaktian kebangunan rohani kaum muda 16 Maret. 3月16日青少年复兴会。 Kebaktian pemupukan rohani untuk umum 17 Maret. 3月17日培领会。 Kebaktian Jumat Agung dan Paskah 29-31 Maret. 3月29日、31日受难节、复活节。 Retret keluarga besar GKI Surabaya 9 sampai 11 Mei. 5月9号到11号家庭退休会。 Lalu Parents Day 12 Mei. 5月12日母亲节。 Kemudian HUT ke-17 GKI Surabaya 10 November. 11月10日是水基督耶稣教会17周年纪念。 Kemudian Natal 24 dan 25 Desember. 12月20日、25日圣诞节。 Kemudian seminar iman Kristen 17 Agustus dan 26 Oktober. 8月17和10月26号有基督教信仰研讨会。 Saudara, inilah program-program penting gereja kita. 这是我们的重要计划， Doakanlah, 请你们代祷。 jangan sekedar ini jadi program saja, 不只是这个，只是单单是计划， tapi betul-betul dilaksanakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. 但是真正的能行得到。 Kiranya jemaat boleh mendukung dan mari kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. 请会友们能够支持，还有可以带信灵婚。 Program ini semua tidak akan berguna 这些计划是没有用， kalau kita tidak bertindak. 如果我们没有行道， Kalau kita cuma jadi penonton, 我们只是看， mau lihat tok, 我们只是看着， tapi tidak ada hati membawa jiwa. 但是没有信，带着信灵魂， Tidak ada hati untuk memikirkan si A, si B, siapa yang saya mau bawa kepada Tuhan. 没有信要带着哪一个人来这里。 Saya tidak mau juga saudara cuma hanya nonton lalu kemudian mengkritik. 我不需要你们只是看着，然后就批评， Cuma hanya komentar. 只是发怨言。 Sebagai anak Tuhan seharusnya kita bekerja untuk Tuhan. 身为上帝的儿女，我们要努力 Bawa jiwa. 带灵魂。 Saya kemarin teringat seorang AI, 昨天我记得有一个阿姨， ya sudah meninggal dunia. 她已经过世了， Di akhir hidupnya 在她临死之前， masih bisa ngomong 她还会说 kepada memenya, kepada adik perempuannya. 哦，对她的姐妹说 Meme, ayo percaya kepada Yesus. 妹妹，你要信耶稣， Ayo percaya kepada 你 Yesus. 要信耶稣。 2 hari kemudian dia meninggal dunia. 2天之后，她就过世。 Anak Tuhan itu selalu punya dorongan untuk bawa jiwa. 上帝的儿女有推动要带信灵魂， Karena hidupnya bukan untuk dirinya, 因为他活着不只是给他自己， tapi hidupnya adalah untuk Tuhan. 他活是为了主。 Mari kita bangkit berdiri, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. 我们一同站起来，将一切荣耀归给上帝。
Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya. Siapakah yang menjadi pemimpin kita dalam tahun ini? Biarlah Tuhan dan rencananya, Tuhan dan alat anugerahnya yang selalu memimpin hidup kita. Terimalah berkat-Nya. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa, urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus akan memimpin seluruh hidup kita sepanjang tahun ini dengan rencana Tuhan, alat-alat anugerahnya, dan Tuhanlah yang senantiasa akan memimpin kehidupan saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Doa 请 teduh 坐 kebaktian selesai, Tuhan memberkati. 请做默祷散会，上帝祝福。